بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sedikit ulasan mengenai movie Mak Kilau. Paling awal sekali, cerita Mak Kilau ni memang boleh meremangkan bulu kita. Betul tak? Bulu roma. Bulu roma lah. Meremang. Tak, meremang bulu roma lah. Memang cerita dia sangat best. Dan sebenarnya satu cerita yang banyak fakta sebenarnya. Okey, terutama sekali, bagaimana penjajah ni dia akan datang untuk mengkaup keuntungan ataupun mengawuk keuntungan ataupun ambil harta sebuah negeri ataupun sebuah negara. Ini yang kita nampak dalam apabila orang British sebagai penjajah bila datang ke tanah orang Islam, ialah bila orang British datang ke tanah orang Melayu, dia nak ambil apa? Dia nak ambil hasil kekayaan sebuah negeri. Yang ini sangat menarik. Sebab tu ada seorang di antara pembesar negeri Pahang, ingat tak? Siapa dia tu? Pahaman tak? Bukan. Yang dikata kamu orang British datang kat sini untuk ambil keuntungan dan hasil kaut hasil apa? Ambil hasil negara kami, lepas tu pergi menjajah negara lain. Dibawa ke negara dia. Dibawa ke negara dia. Ya. Jadi orang British ni penjajah bila datang kat Malaysia, dia tahu bumi Malaysia ni, bumi Melayu ni memang penuh dengan kekayaan dan hasil yang mineral yang sangat bermanfaat kepada penjajah. Jadi poin inilah antara fakta yang sangat menarik. Apabila siapa yang dikata kat Sir tu? Sayers tu, dia terkejut bila seorang pembesar negeri Pahang tu dikata kat dia, kamu datang kat bumi, kat tanah Melayu kerana nak kaut hasil bumi, bawa balik ke British untuk menjadi kekuatan, menghasilkan senjata untuk menjajah negara Islam yang lain. Ini antara fakta yang sangat menarik. Penjajah ni, dia orang British janji apa? Kami nak datang, dia kata nak bangunkan tanah Melayu. British kata. Tapi akhirnya mereka ambil hasil kekayaan bumi Pahang ni, bawa balik ke British untuk menghasilkan senjata dan menjana kekuatan untuk menjajah negara Islam yang lain. Memang best. Subhanallah, memang inilah yang buat bapa macam semangat bila tengok. Tak apalah, memang movie lah pun. Tapi ada banyak fakta. Okey, satu lagi fakta. Antara fakta yang menarik, tengok. Dia orang kata apa yang British buat. British mula-mula tangkap ulama'. Tangkap ulama' yang bersuara menentang penjajah. Allahu Akbar. Inilah masalah. Bila ulama' sama ada ditangkap ataupun dibeli. Ni fakta. Satu lagi fakta yang best. Apa lagi? Saya suka sangat kata-kata Mak Kilau terakhir sekali. Bila dia usung mayat Wahid. Dia usung jasad Wahid yang dah gugur syahid tu. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya tidak ada apa dalam adat resam. Kemuliaan orang Melayu dalam Islam. Ui, best perkataan ni. Meremang bulu roma. Memang meremang bulu roma. Memang best cerita dia. Kemuliaan orang Melayu tak akan kekal dengan adab. Dia kata kekuatan orang Melayu tak akan kekal dengan adat resam dan budaya, tapi akan kuat bila menjaga Islam sebagai tauhid. Tengok, lepas tu dalam cerita ni banyak dia tekan bab apa tahu? Dia tekan bab minta tolong dengan Allah, bergantung kepada Allah. Ya salam. Nak kuat, carilah Allah. Nak kuat, cari Allah. Minta dengan Allah. Inilah tauhid. Bukan bergantung kepada manusia, bergantung kepada ketua. Tengok kelebihan. Banyak fakta yang cantik sebenarnya. Banyak. Ada satu lagi poin bapa nak sebut. Tengok ayat terakhir yang ada seorang tu. Tak dikata jangan bergabung dan bersubhat dengan orang kafir. Dia macam kata negara ni tak boleh, orang kafir tak boleh pimpin. Jangan kita bersubhat. Tu paling penting kakak.
Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 141 ataupun ayat 144. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirin. Siapa yang kata ni? Tok Gajah ke siapa? Bukan ni imam ke juga sama? Sama. Imam Botong ke apa nama? Bukan Tok Gajah tu? Bukan. Oh. Apa nama pelakon tu? Raja tu ayah awang tu. Oh. Rahim Razali. Datuk Rahim Razali. Ada imam tu dikata ya ayyuh, dia sebut makna. Dia sebut makna je. Tak apa. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Ya salam. Maksudnya wahai orang beriman, la ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya. Jangan menjadikan orang kafir sebagai sekutu, sebagai tempat rujuk, sebagai tempat pelindung, ataupun jangan menjadikan orang kafir sebagai tempat kita percayai. Saya pemimpin lah. Pemimpin kita orang beriman pun tak boleh. Kita bukan maksudnya kita nak melawan, bukan tak hormat orang kafir, tapi tak boleh jadikan tempat kita percaya. Al-wali orang al-qarib. Apa makna al-wali? Al-qarib. Orang dekat dengan kita panggil wali. Yang kita serah kepercayaan kat dia, Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Maksudnya kalau kita menjadikan orang kafir sebagai orang yang rapat dengan kita, maksudnya kita telah mengundang kemurkaan Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala alasan untuk azab kita. Antara azab Allah Subhanahu antara sebab Allah boleh turunkan azab bila kita menjadikan orang kafir sebagai orang yang kita percayai ataupun serah segala kepercayaan kepada dia. Allahu Akbar. Banyak sebenarnya pengajaran dalam cerita Mak Kilau. Apa lagi? Pengkhianat. Oh dahsyat. Oh pengkhianat. Allahu Akbar. Tapi akhirnya nampaklah awang tu dia baguslah kan? Ya, dia ni dengki sebab dia Cuma dengki. Ya Allah best. Cerita ni cerita pasal dengki dan hasad. Nak jadi ketua. Ya Allah. Nak kuasa walaupun dia tahu Mak Kilau lebih layak daripada dia. Dia pun ada kelayakan. Awang tu ada kelayakan. beza pun dengan Mak Kilau. Cuma Sebab tu sebab nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dalam hadis yang hasan, "Dubba ilaikum da'ul umami min qablikum." Memang telah berjangkit kepada kamu penyakit-penyakit umat sebelum kamu. Al-hasadu wal baghdha. Dengki dan benci. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari qal, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu." Jangan dengki mendengki. Subhanallah. Ya Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa kita panggil? Ulasan ataupun ialah sebenarnya saya tengok cerita Mak Kilau ni pun sebab ramai orang cerita kat saya memang cerita ini banyak fakta agama dan fakta sejarah dan sebenarnya tapi ialah penjajah ni dia ada pelbagai cara untuk menjajah kita. Sekarang ni dia orang tak akan jajah umat Islam dengan senjata dan tembak dan peluru dan sebagainya. Mereka akan jajah umat Islam dengan berbagai cara. Penjajahan tradisi. Maksudnya mereka akan sebarkan budaya orang kafir di kalangan kita. Kita dah sekarang ni dah meniru orang kafir. Betul tak? Pakaian, budaya orang kafir, budaya orang Kristian dah masuk dalam budaya orang Islam. Kita meniru dalam bab astagfirullah, nak meniru orang kafir, nak meniru orang Kristian. LGBT pun ada orang Islam yang mempertahankan amalan LGBT yang sesat. Ada fahaman sesat yang masuk seperti yang mendakwa diri Nabi. Banyak. Fahaman yang merosakkan akidah. Banyak, subhanallah. Jadi, tak apalah kalau cerita seperti ini saya kata cabas. Memang cerita yang sangat menarik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan semangat perjuangan dalam setiap orang Islam untuk mempertahankan akidah. Sekarang ni tak akan berlaku pertempuran. Sebab kita dijajah semula oleh British. Kita dijajah semula tapi melalui kewangan, melalui dadah, melalui rosakkan akidah orang Islam. Kita dijajah semula melalui merosakkan anak muda. Anak muda jauh daripada Quran, anak muda jauh daripada hadis sahih. Anak muda kita
nak Islam tapi tak tahu cara, ilmu pun tak ada. Sebab tu pentingnya Al-Quran dan Sunnah. Belajar Al-Quran. Cuba tengok hatta pejuang-pejuang dulu, Mak Kilau dan sahabat-sahabat dia banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mereka tak ada. Adakah disebut pasal kena cari bantuan kubur? Ada? Tak ada. Adakah pergi kat kubur minta dengan orang mati? Tak ada. Maksudnya perjuangan Mak Kilau, apa yang lain tu? Mak Kilau, Wahid, Yasin, Awang, Kelabu, Kelubi, hitam. Semua bergantung kepada Allah. Tauhid, Kelubi. Hitam dengan kelabu. Ialah. Kelubi. Satu lagi, fakta best. Kadang-kala orang kita ni, dia kata, jangan masuk campur lah. Ni hal orang lain. Isteri Wahid. Abang, jagalah aku ni sedang mengandung. Jangan cara. Tapi sebenarnya bila kita buat hal masing-masing, tak cara pasal agama, musibah ini akan menimpa kita dan keluarga kita. Macam Wahid cakap. Sebab itulah orang British dia nak kita hidup dalam keadaan aku mu. Tak, Islam tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Antara sikap orang beriman yang terbaik, yang terpuji, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia betulkan agama dan bangsa. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah Bila bersatu jadi kuat. Ya, bila bersatu. Tapi last kali bila orang kampung menyertai Mak Kilau memang best. Maksud mereka sedar juga. Jangan kita putus asa dengan dakwah. Menyeru masyarakat kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru masyarakat kepada agama Allah. Akhirnya insya-Allah mereka akan faham dan sedar. Wallahu a'lam. Cukup setakat ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.